الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Baik, hari ini kita baca ayat 217 dan 218. Sebab turun ayat ni kita dah sebut semalam, iaitulah kisah seorang sahabat Nabi dengan beberapa orang. Mereka ni dipimpin oleh Abdullah bin Jahsh. Bahawa dia diperintahkan untuk buat risik pergi di satu tempat nak tengok kafilah orang Quraisy. Jadi pergilah sampai di satu tempat,
dia tengok macam ada peluang untuk dia ambil kafilah tersebut atau serang kafilah tersebut. Jadi akhir sekali bertembung dan dia telah membunuh seorang daripada orang Quraisy, padahal masa tu masih lagi dalam bulan haram. Bila dia rampas, kemudian dia balik ke Madinah, dia ambil sedikit harta tu dan dia bagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak ambil harta tersebut. Dan Nabi kata kepada dia, aku tak suruh pun kamu berperang dalam bulan haram. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam kata begitu, asqata fi aidil qaum wa dhannu annahum qad halaku wa anafahum ikhwanuhum minal muslimina fima sana'u. Bila buat gitu Nabi SAW marah kepada mereka, mereka pun sangka mereka akan binasa. Dan orang-orang Islam juga memarahi mereka kerana telah melanggar perintah Rasul dan telah membunuh dalam bulan haram. Jadi besarnya kedudukan bulan haram tu sampai peringkat begitu. Di sisi mereka ni, mereka mengagungkan sebab masa tu zaman perang, tak boleh perang, dan bila berlaku pembunuhan dalam bulan haram, mereka sangat rasa benda tu berat. Jadi Nabi pun tak ambil harta rampasan yang mereka bawa balik ke Madinah. Nabi marah kepada mereka, kenapa kamu perang? Aku tak suruh berperang. Dan bila macam tu, mereka rasa mereka ni orang buat kesalahan besar dan bimbang akan kebinasaan. Orang Islam yang lain pun marah juga kepada mereka. Dalam masa yang sama, orang Quraisy pun telah kata Nabi Muhammad ni telah mencemarkan kemuliaan bulan haram sehingga membunuh orang Quraisy, mengambil harta mereka dan menawan orang-orang dari kalangan mereka. Faqala man yaruddu alaihim minal muslimin mimman kana bi Makkah innama asabu ma asabu fi Sya'ban. Mereka sebahagian daripada mereka kata, orang Islam kata masa tu, dia awak tu berlaku dalam bulan Sya'ban, dia kata. Wa qalatil yahud tafa'alu bidzalika ala Rasulillah. Amr bin al-Hadrami qatalahu Waqid bin Abdullah. Wa Amru amarat harb wal Hadrami hadaratil harb. Wa Waqid bin Abdullah wa qadatil harb faja'ala Allahu alaihim dzalika la lahum. Macam-macamlah cerita keluar. Yang penting perkara tersebut menjadi alasan untuk orang Quraisy mengatakan bahawa Nabi Muhammad dan pasukannya ni telah mencabuli kehormatan bulan Muharram. Jadi ramailah orang duk cerita-cerita tu dan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah ayat Quran ni, nak cerita tentang peristiwa ni. Jadi ayat dia, mereka bertanya kepadamu tentang berperang dalam bulan haram. Berperang pada bulan haram, katakanlah berperang dalam bulan itu adalah dosa besar. Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar. Baik, kemudian maknanya dari satu sudut memang Allah Ta'ala tetap menghalang dan mengharamkan berperang dalam bulan haram. Cuma bila nak banding dengan Quraisy, Allah Ta'ala tolong jawablah.
wal fitnatu abada wasad qul qitalun fihi kabir, katakanlah di berperang bulan tu memang dosa besar. Wasaddun an sabilillah, tetapi menghalangi manusia dari jalan Allah. Wa kufrum bihi, dan kufur kepada Allah. Wal masjidil haram, dan menghalangi manusia dari masjidil haram. Wa ikhraju ahlihi, dan mengeluarkan atau mengusirkan penduduknya. Akbaru indallah, lebih besar dosa dia di sisi Allah. Jadi seolah-olah memang Allah Ta'ala sebut salah berperang bulan haram, tapi wahai orang Quraisy, mu jangan sembang banyak lah, sebab salahmu tu lagi besar daripada hak sahabat buat. Benda nampak salah orang besar, tak lupa hak dosa dia besar lagi pada tu. Dan Allah Ta'ala kata sekali lagi, wal fitnatu akbaru minal qatl, dan dosa fitnah itu lebih besar daripada dosa membunuh. Apa maksud dosa fitnah lebih besar daripada dosa membunuh? Ay kanu yuftinuna al-muslim fi dinihi hatta yarudduhu ila al-kufri ba'da imanihi. Berat lagi daripada tu ialah mereka paksa orang murtad. Bila mereka ni kan, orang Mekah ni, satu soal bunuh, yang kedua dia seksa orang supaya kembali kepada agama nenek moyang mereka. Dia Allah Ta'ala kata yang tu lagi berat daripada membunuh. Yang tu lagi berat daripada membunuh. Sebab tu, sebagaimana ulasan kita pada ayat yang sebelum ni, wal fitnatu asyaddu minal qatl, yang dimaksudkan fitnah ini adalah syirik. Adalah syirik kepada Allah. Mereka malah suruh orang meninggalkan agama Allah. Itu lagi teruk daripada membunuh. Wala yazaluna yuqatilunakum, mereka tidak henti-henti memerangi kamu, hatta yaruddukum an dinikum in istata'u, sehinggalah mereka dapat mengembalikan kamu dari agama kamu, yakni jadi kufur kembali, seandainya mereka sanggup. Kalau boleh kak, dia senantiasa nak suruh kamu ni murtad daripada agama Islam. Jadi di sisi Allah yang ni lagi dahsyat. Kemudian Allah Ta'ala kata, wa man yartadid minkum an dinihi, siapa yang murtad dari agamanya, fayamut, lalu dia mati, wa huwa kafirun, mati dalam keadaan kafir. Kalau dia murtad, kemudian dia taubat semula, kembali kepada Islam, yang tu tak apa, sebab dia mati dalam Islam. Yang ni murtad, mati dalam keadaan kufur. Apa berlaku? Faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, mereka ini binasalah amalan mereka di dunia dan di akhirat. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka bukan setakat habis binasa amalan mereka, mereka adalah penghuni neraka yang kekal di dalamnya. Inilah balasan bagi orang yang murtad dan juga bagi orang yang sudah kafir, yang menyeksa orang supaya kembali kepada agama nenek moyang mereka. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kata dalam ayat yang seterusnya, innal ladzina amanu
walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang yang beriman dan berhijrah dan berjihad fi sabilillah, maka mereka itu mengharapkan rahmat dari Allah. Wallahu ghafurur rahim. Lalu Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penerima, lagi Maha Mengasihani. Apa yang kita faham bila turun ayat ni? Rentetan daripada peristiwa tu. Okey. Di tengah-tengah orang kecam mereka, turun ayat ni. Apa yang kita faham? Kita faham, mula-mula Allah Ta'ala kata memang membunuh bulan haram dosa besar. Tapi yang orang musyrikin buat tu, halau orang daripada Masjidil Haram, usir orang daripada Mekah, kufur kepada Allah, itu lagi besar dosa dia di sisi Allah. Dan fitnah itu, iaitu memaksa orang kembali kepada kekufuran, lagi besar dosa dia daripada membunuh. Dan mereka akan senantiasa paksa. Kalau mereka mampu, mereka akan senantiasa paksa orang murtad. Dan siapa yang murtad, mati dalam keadaan kufur, maka habis binasalah amalan mereka. Lepas daripada ayat tu, Allah Ta'ala turunkan ayat ni. Sesungguhnya orang beriman, orang berhijrah dan berjihad, mereka ni adalah orang yang mengharapkan rahmat Allah. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Apa kita faham bila ayat kedua ni turun? Ayat kedua ni bila turun, menunjukkan bahawa orang tengah kecam kaum muslimin yang perang tu, Allah malah puji mereka. Allah kata orang tu pergi perang tu mengharapkan rahmat Allah. Tapi yang kesalahan dia tu memang salah lah. Cuma Allah tutup dengan apa ni? Menyebut namanya Wallahu Ghafurur Rahim. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala dalam kesalahan mereka tu tak sengaja ke, dalam keadaan tersalah tersilap, sebab mereka mengharapkan kebaikan waktu dia buat tu, cuma cara mereka salah. Mereka melanggar bulan haram. Allah Ta'ala kata dosa tetap dosa, tapi kerana dia buat tu kerana Allah, Allah Maha Penerima taubat, Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Bila turun ayat ni, bila turun ayat ni, falamma tajalla an Abdullah bin Syahsh wa ashabuhu ma kanu fihi min hina nazal al-Quran tama'u fil ajr. Kata Ibnu Ishaq, dia kata apabila turunnya ayat ni, jelas kepada Abdullah ibn Jahsh dan sahabat-sahabatnya apa yang telah berlaku. Maknanya Allah menjelaskan bahawa perbuatan mereka tu salah. Kan? Qul qitalun fihi kabir, salah besar. Membunuh dalam bulan haram ni salah besar. Tapi Allah tutup dengan ayat Wallahu Ghafurur Rahim. Kalau mereka nak bertaubat kepada Allah, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Jadi seolah-olah Allah membuka pintu taubat tu. Bahasa dia masa muda, tak boleh buat ni lagu ni. Tak boleh buat macam ni. Tapi kalau siapa-siapa yang berperang kerana Allah, Allah Maha Penerima, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Seolah-olah bagi satu isyarat bahawa andai mereka bertaubat daripada kesalahan itu, Allah akan ampunkan dosa mereka. Okey? Kesalahan mereka betul, salah.
Tapi Allah menawarkan keampunan kepada mereka. Setelah turun ayat ni, maka Abdullah bin Jahsh pergi jumpa Nabi balik dengan sahabat-sahabat dia. Dan mereka kata, "Ya Rasulullah, anatma'u an takunu lana ghazwatun nu'ta fiha ajrul mujahidin." Dia kata, ya Allah, ya Rasulullah, bila turun ayat yang sebelum tu jugalah, Abdullah bin Jahsh pergi jumpa Nabi. Dia kata, "Ya Rasulullah, boleh tak bagi kepada kami satu lagi perang yang kami nak mengharapkan pahala jihad betul." Sahabat ni, bila dia buat kesalahan gitu, turun ayat Quran yang tu, dia pergi minta dengan Nabi supaya kalau ada lagi peperangan, kami nak pergi perang supaya kami dapat pahala mujahidin yang betul-betul mujahidin. Ini adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka tahu, mereka iktiraf kesalahan mereka. Dalam masa yang sama, mereka sangat-sangat mengharapkan rahmat dan keampunan dari Allah, dan mereka mengharapkan pahala yang berganda. Dan akhir sekali, dengan turunnya ayat ni, Allah tidak lagi mengecam mereka lah. Kan kita tadi, bila Nabi tak terima harta rampasan yang mereka bawa, dan Nabi kata siapa suruh perang, jadi beratlah pada hati mereka. Siapa mereka orang Islam pun mengecam mereka. Kemudian bila turun ayat ni, mereka minta dengan Nabi, ataupun sebelum lepas turun yang pertama tu, mereka minta dengan Nabi untuk berperang, mengharapkan rahmat dan keampunan daripada Allah. Lalu turun ayat yang kedua ni, dalam masa membersihkan kesalahan mereka dan menggambarkan bahawa orang yang berharap kepada rahmat Allah, maka Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa-dosa mereka. Fawada'ahumullahu min zalika ala a'zamir raja'. Lalu Allah Ta'ala menggugurkan kesalahan mereka dengan menggantikan sebesar-besar pengharapan. Sebesar-besar pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sahabat-sahabat Nabi ni contoh dan teladan buat kita. Di sini juga menunjukkan mereka juga manusia. Ada kesalahan. Mereka kadang-kadang tersilap, kadang-kadang tersalah. Tapi sifat para sahabat yang paling istimewa ialah mereka tidak akan menyanggahi Rasul. Apa yang berlaku tu bukanlah kerana mereka nak melawan Rasul, tak, kerana tamak terhadap jihad. Sehingga disebut tu, bila dia nampak tu, dia kata, kalaulah, dia kata, dia tengok kafilah tu bawa zabib, bawa makanan, barang perniagaan daripada perniagaan Quraisy dulu lah. Jadi macam mereka nak pergi ke perang Badar masa tu, lagu tu juga. Tapi perang Badar tu selamat kafilah tu. Dalam peristiwa Nakhlah ni, mereka berjaya rampas. Tapi masalahnya berlaku dalam bulan haram. Dalam bulan haram. Jadi nak sebutnya bahawa para sahabat ni, sifat mereka tu, sifat mereka sangat taat kepada Rasul. Dan bila mereka tersalah dalam urusan itu, segera mereka minta taubat dan minta maaf dengan Nabi SAW. Dan yang ketiga, sifat mereka, dalam taubat mereka sangat tamak kepada kebaikan, sehingga minta nak perang lagi, mengharapkan pahala jihad. Jadi inilah contoh para sahabat dalam berlumba-lumba mencari amal dan mencari pahala dan redha dari Allah. Mudah-mudahan Allah menjadikan mereka ni contoh buat kita. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hari ni dah berhenti awal sikit lah.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita juga kesihatan dan juga kekuatan. La haula wala quwwata illa billah. Kerana musim-musim sekarang ni macam-macam yang berlaku. So kita harapkan kepada Allah agar Allah bagi kepada kita kelapangan, kesihatan, taufik dan hidayah untuk kita sama-sama menjadi hamba yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.